Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kongsikan anda tips bagaimana untuk anda membuat bekam dan apakah poin-poin penting dan apakah setiap penyakit yang merangkumi poin yang anda akan buat. Okey, stay tune. Okey, jadi di sini saya akan kongsikan kepada anda apakah peralatan dan apakah barang-barang yang anda perlukan untuk membuat bekam. Jadi yang pertama, mestilah ada set bekam. So, di sini saya nak nyatakan saya tidak disponsor oleh mana-mana pihak. Jadi cuma saya kongsikan apakah barang yang saya pakai. So, saya akan menggunakan set bekam Hasnol Bonghang. Set ni didatangkan daripada Korea, tapi ada je jual kat Malaysia. So, kan semua boleh belilah tengok dekat media sosial ataupun dekat Shopee ataupun dekat mana-mana kedai yang menjual peralatan bekam. Lagi kita perlukan glove, plastik untuk membuang darah, pen Lancet. Lancet ni ada dua jenis, satu 30G, satu 31G. Yang saya gunakan ini adalah Lancet 30G. Minyak zaitun, saya sama ada wood ataupun minyak essential oil ataupun minyak zafran ke, minyak lintah ke, ataupun apa-apa minyak yang untuk kita senang nak wood, gosok badan pesakit, tak ada masalah. Tapi saya suka gunakan minyak zaitun sebab diyakini halal dan toiba. Gamat plus lagi, tisu. Okay, jadi yang pertama, sebelum nak membuat bekam, jadi kita kena pasti tubuh badan pesakit kita. So kita punya pesakit ataupun klien, so kita tahu apa masalah dia. So apa yang saya kongsikan hari ni adalah teknik membuat bekam yang untuk general saja. Maknanya untuk maintenance, untuk kelegaan, hilang kelesuan dan sebagainya lah. Maknanya dia lebih fokus pada maintenance badan. So yang pertama, kita gosokkan dulu minyak dia. Kita urut bagi darah tu berjalan lancar. So kat sini saya akan kongsikan kepada anda semua 12 poin ataupun 13 poin utama di dalam setiap membuat bekam. Apakah poin-poin tu dan apakah yang anda akan rawat tubuh badan anda setiap poin. So setiap poin dia mewakili penyakit-penyakit yang berbeza. Cuma dekat sini adalah poin-poin general yang biasa orang buat bekam. Jadi dia merangkumi kesemuanya yang ada. Okey, lagi satu saya nak ingatkan, kita kena menggunakan face mask ketika kita menjalankan proses rawatan. Okey, tujuan kita menggunakan face mask ni sebab kita nak melindungi pesakit. Supaya ketika proses rawatan dijalankan, kita bercakap, kita buat penjelasan pada pesakit, kita tak akan menyembuh, kita tak akan terbersin ataupun kita tak akan terbatuk dan terkena badan pesakit ketika proses rawatan tu dijalankan. Okey, jangan lupa pakai face mask. So yang pertama, first round kita akan buat bekam angin dulu. So 12 angin kita buat dekat bahagian poin-poin yang kita nak buatkan bekam tu. So yang pertama, ini poin dipanggil poin Al-Kalhil. Okey, so ini kalau dia kita merawat saraf bahagian untuk gangguan usus, pankreas, usus besar, kalau ada masalah sembelit atau apa, ni dia punya point. Dua kat sini. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian kita buat sini, kita buat kat sini, kita akan buat kat sini, dan di bahagian pinggang. Yes. Salah satu sebab saya suka guna Hasnol
set bekam daripada Korea ni dia sangatlah kualiti, material dia sangat tahan lasak dan boleh bertahan lama. So saya dah buat bekam ni lebih daripada 10 tahun dan selama 10 tahun jugalah saya menggunakan set ni, tak pernah jemu. Jadi set ni adalah set yang paling terbaik yang saya pernah guna. So 2 point ni kita panggil point katifah. Point katifah ni kita merawat saraf untuk sekiranya pesakit ini mengidap penyakit kolesterol, darah tu macam tersumbat, hypertension, sembelit ataupun keracunan. So ini 2 point dia. So dekat sini yang kat bahagian bawah ni adalah bahagian jantung dengan paru-paru. So sekiranya dia mengalami ataupun menghidap gejala-gejala macam keracunan darah ataupun ada gangguan jantung, alkoholik, ni 2 point dia. So untuk yang bahagian pinggang ini pula kita panggil point makidah. Nama dia point makidah. Untuk penyakit tumor, kanser, radang, usus dan sembelit. Ni 2 point dia. Okey, untuk yang bahagian tengah ni kita akan merawat sekiranya dia mengalami keputihan, inflammation ataupun gangguan. Kalau perempuan kita ada gangguan head lah. Kalau untuk lelaki biasa untuk rawat hari-hari lelaki. Okey. Ni dah first round, second round kita cucuk jarum pula. So kita cabut. So kat sini dia dah bagi kesan. Kita nampak kesan macam ni. So kebiasaan kalau pesakit bila kita dah jalan bekam angin, dia akan ada kesan pada kulit kat sini. So ini adalah perkara normal untuk yang membuat bekam. Jangan risau. Setiap skin reaction, warna-warna dia ada warna yang berbeza, situasi yang berbeza, bergantung pada keadaan pesakit dan bergantung pada keadaan kulit pesakit tersebut. So nanti saya akan share dia punya graf macam mana. Kamu boleh tengok, pilih. Saya akan tunjukkan satu persatu macam mana bentuk dia. So, kita cucuk jarum. Kita sedut. Satu. Okey, konsep untuk kamu ataupun tempoh masa untuk kamu buat bekam angin dan darah, jarak antara satu point ke satu point ataupun satu situasi kepada situasi, mana kita menggunakan konsep 5-2-2. 5 minit bersamaan untuk bekam angin, kamu ambil masa dalam anggaran saja dalam 5 minit. Kemudian habis satu round 5 minit, kamu buat cucuk yang pertama tadi, yang macam saya buat mula-mula tadi, yang mula ni tadi, bekam darah, cucuk jarum tu 2 minit. Kemudian habis 2 minit kamu buka dan kamu sambung kali kedua pula untuk yang darah punya, sama juga proses dia 2 minit juga. Anggaran masa bergantung pada keadaan dan situasi tubuh badan pesakit tersebut. Okay, so ni sekarang dah habis 2 minit, kita cabut. Terlap. Cucuk lagi sekali. So ada setengah orang darah dia akan keluar dalam keadaan banyak, dan ada setengah orang darah dia keluar dalam keadaan yang sedikit. So that's mean dia menunjukkan pesakit ini dia rajin buat bekam. Jadi dah 3 poin darah ni 3 poin ni adalah salah satu poin untuk orang yang mengidap sakit darah tinggi. So kalau kat sini darah dia keluar banyak, maknanya anda tahu yang dia sebenarnya sedang menghadapi darah tinggi. So macam yang ni tadi darah dia sikit, maknanya dia
normal. Dia tidak menghadapi penyakit darah tinggi. So sini bahagian jantung, kita tengok ni jantung dia normal, darah tak banyak, dan skin reaction dia sangat baik. Kulit dia warna cerah, dia tak lebam, dia tak hitam. Tengok, sangat baik. Pinggang, okey. So dekat sini kita tengok kenapa dia lebam dan kenapa darah dia tak banyak. Okey, maknanya dia tidak ada menghidapi masalah dari segi tekanan darah atau apa-apa. Cuma point dekat sini menunjukkan bila dia hitam dekat skin reaction, maknanya nombor satu mungkin dia kurang membuat bekam dekat bahagian point ni. Nombor dua, dia menghidapi masalah di bahagian perut ataupun pankreas. Mungkin sembelit, tak lawas, buang air besar, ataupun buang air kecil. Jadi kita cucuk lagi. Tapi dalam masa yang sama, ada yang menganggap okey, kalau darah tak keluar tak banyak, tak baik. Darah keluar sikit, tak elok. Darah keluar baik, banyak, lagi bagus. Sebenarnya sebagai seorang jurubekam, kita tidak bergantung kepada berapa banyak jumlah darah yang dikeluarkan. Tapi yang paling penting dan paling utama adalah kesembuhan untuk setiap penyakit pada pesakit ini. Andai kata dengan darah yang sikit ni, sebab darah yang sikit ni dia dah boleh sembuh, maknanya dia akan sihat, insya-Allah. Okey, kemudian kita akan fokus pada di bahagian leher. Di bahagian leher kat sini ada 2 point ataupun kita dikenali sebagai titik point uno. Atas nama bahasa bekam lah, tapi saya biasa pakai bahagian leher je lah. Okey, untuk bahagian ni kita akan cover untuk orang yang ada penyakit allergic, resdung dan juga penyakit migraine. 2 point ni. Kerana apa? Kerana di urat di bahagian leher ni kita ada 2 urat besar dekat sini, iaitu urat vera. Di mana urat vera ni urat daripada jantung yang jantung pump darah untuk supply kepada bahagian otak, oksigen sekali. So kat 2 ni adalah 2 point yang penting juga. So dekat bahagian sini kita gunakan kad yang kecil sikit mengikut saiz leher pesakit. So kita sama juga, first round kita akan buat angin 5 minit, kiri dan kanan. Okey. So kita cucuk sebelah sini, kemudian so proses yang sama macam badan tadi, maknanya 5 minit untuk angin. Yang ni adalah darah yang kali pertama, 2 minit. Habis 2 minit, sambung lagi benda yang sama 2 minit juga. Okey, so di bahagian betis kita bekam dekat bahagian 2 point di sini. So 2 point sini sama juga konsep macam kita buat badan, 5 minit, 2 minit, 2 minit. Maknanya 5 minit first round bahagian untuk tarik angin, bekam angin. Betul. Habis selesai 5 minit, 2 minit kemudian kita buat bekam darah kali pertama dan bekam darah kali kedua pun sama juga 2 minit. So 2 point ni sekiranya simptom-simptom yang pesakit alami ni adalah macam sengal bahagian sendi, bahagian lutut, ataupun kesemut, semut selalu cepat lenguh, apa semua, ni dia punya point. Dan 2 point ni juga sebenarnya ada saraf yang berkait rapat dengan bahagian perut ataupun bahagian pankreas. Sekiranya dia macam selalu kembung perut apa semua, ni 2 point dia. So kita buat bekam sini, kita akan mengurangi risiko penyakit seperti kembung perut, perut masuk angin, dan juga sesemut bahagian kaki. Okay. Dan diingatkan juga, ini adalah amaran, jangan sekali-kali membuat bekam dekat bahagian pelipat sini.
So kerana ini adalah pantang, bukan dia pantang dia sebab kat sini nombor satu dia tak ada point. Tak ada point bekam dekat bahagian sini. Nombor dua, sekiranya anda bawa bekam kat sini mungkin akan mengalami kesan sampingan yang buruk. Sebab dekat bahagian sini ada urat yang kalau anda bawa bekam kat sini mungkin menyebabkan urat tu boleh bengkak. So diingatkan amaran bagi yang pelipat ni, jangan bawa bekam. Okey. Cucuk. Dan kadang-kadang darah dekat bahagian sini dia sangat sedikit dengan badan. Kebiasaan. Jadi jangan rasa macam takut ataupun salah. Sebab kalau kata darah dia kurang keluar kat sini, memang kebiasaan bahagian kaki memang kurang sikit darah. Melainkan dia ada penyakit yang berkaitan dengan bawah pinggang. Contoh gout. Punca gout adalah sebab asid nurik yang terlampau tinggi. Bila asid nurik terlampau tinggi, maknanya buah pinggang kita yang bertindak sebagai penapis, dia akan tersumbat ataupun penuh. Jadi menyebabkan asid nurik meningkat naik. So bila meningkat naik, dia akan jadi dua hal saja. Yang pertama, batu karang. Yang kedua, gout. So kalau kena gout, dia ada banyak lagi point dekat bahagian kaki. Yang tu nanti kemudian saya akan share di video yang lain sekiranya saya dapat pesakit gout. Okey, kali kedua. So benda yang sama juga. Selepas habis yang kali pertama, ni kali kedua. Dah buat dalam masa 2 minit juga. So inilah poin yang terakhir. Selepas habis kaki, maknanya kita akan selesai kesemuanya. So jadi inilah video saya, video yang pertama untuk channel Tabib Bekam. Jadi saya mengharapkan sekiranya video ini membantu memberi apa-apa information dan maklumat pada anda semua yang ingin mengetahui lebih lanjut pada bekam. So silalah like, subscribe dan share, yang paling penting. Jadi setidak-tidaknya anda membantu saya untuk menginspirasikan saya. Berbuih cakap. Inspirasikan saya untuk saya buat video di lain yang akan datang. So saya akan kongsi lagi berbagai-bagai maklumat yang berkaitan dengan perihal bekam. So kita ada banyak lagi point yang kita kena cover. So sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe, like dan share.